Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 17 Disember bersama saya Marsila Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Bah bertambah buruk, mangsa di dua negeri meningkat. Tabung haji umum hibah 2019 lebih tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan banjir di Johor, 5 jalan utama membabitkan 9 laluan di Kota Tinggi, Mersing masih ditutup kepada pengguna lalu lintas selepas ditenggelami banjir pada paras antara 2.0 hingga 2.6 meter. Untuk perkembangannya, kita terus bersama wartawan Zahir Senapiah di lokasi. Baik Zahir, kongsikan maklumat terkini yang diperolehi. Terima kasih rakan penyampai di studio. Saya kini berada di Jalan Mawai, di mana salah satu jalan yang dinaiki air, dan ini juga antara jalan yang ditutup akibat banjir. Jadi pada hari ini Esko Kejaraya YB Badri Solehan turun meninjau kawasan-kawasan yang terbabit, terutamanya di jalan-jalan yang tidak dapat dilalui oleh orang ramai. Jadi bersama saya sekarang YB Solehan, bagaimana tinjauan yang dibuat pada pagi tadi? Sebenarnya mengenai tinjauan jalan-jalan ni saya dah buat daripada awal lagi, dari beberapa hari yang lepas, seperti Jalan Tenggaro tu yang tebingnya runtuh, dan hari ini ini adalah lokasi kedua yang kami sampai bersama juruterus daerah daripada syarikat penyelenggara dan juga adun daripada Johor Lama. Dan di sini lokasi yang kita berada ni ialah di Jalan Lok Heng Mawai Sungai Mas. Kawasan ni adalah satu sambungan antara jalan federal dengan jalan negeri. Ke sebelah kiri kita ialah ke Kota Tinggi, dan ada sebuah jambatan kat situ memang tak boleh dilalui, dan sebelah kanan kita ni adalah ke kawasan perkampungan. Perkampungan ni menghubungkan kampung dan jeti, ada sebelah jeti, tetapi tidak boleh dilalui oleh sebarang kenderaan. Jangan ambil risiko lah. Cadangan kami kawasan ni ialah untuk memperbaiki jambatan tu, jambatan kecil dan sempit. Mungkin ada kita akan masukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 ataupun dalam tahun-tahun yang terdekat ni. Kos dia pun tak sampai 1 juta. Tapi dalam konteks keselamatan, kita nasihatkan supaya pengguna berhati-hati ketika melalui jalan-jalan yang dinaiki air. Patuhi amaran yang disediakan oleh JKR ataupun syarikat penyelenggara. Jangan ambil risiko. Sebab sudah berlaku di mana beberapa insiden yang terjadi, terkandas dan sebagainya. Bagi pihak kerajaan lagi dalam usaha menangani jalan-jalan yang tak selamat ni, apa yang kita akan buat? Kita memang sentiasa ada forensik untuk mengenal pasti kawasan-kawasan atau jalan yang perlu ditambah baik. Contohnya ini kita akan masukkan dalam perancangan kita, dan untuk jangka pendek sekiranya ada kerosakan, itu kita memang atasi dengan langkah sama ada oleh JKR ataupun syarikat penyelenggara lah. Itu memang kita sentiasa dalam jadual penyelenggaraan kita. Wabi, ada juga kesempatan yang diambil oleh pelancong untuk pergi ke pulau-pulau. Apa nasihat Wabi? Ya, sebenarnya kawasan ni adalah kawasan di mana pelancong pergi ke beberapa pulau, Pulau Sibu, Pulau Tinggi, Pulau Tioman. Jadi saya nasihatkan dalam cuaca begini, jalan terputus, ombak pun mungkin tinggi, besar. Jadi saya nasihat mereka supaya berhati-hati. Kalau bukanlah nak mengatakan jangan pergi dah, tapi kena berhati-hati. Keselamatan perlu dijaga. Mungkin kalau perlu ditangguhkan perjalanan ke sana, eloklah
ditangguhkan sebab kita tak nak dipersalahkan pula tidak memberi amaran kepada pelancong-pelancong, terutama pelancong dari Singapura pun saya dengar masih ramai yang cuba untuk ke pulau-pulau berkenaan untuk memastikan mereka atau publik mengetahui lebih lanjut keadaan-keadaan jalan. Kita ada portal rasmi pengurusan bencana JKR. Website dia, alamat dia ialah bencanaalam.jkr.gov.my. bencanaalam.jkr.gov.my. Publik boleh pergi ke web itu dan kita ada senaraikan. Maklumat ada dalam itu. Terima kasih banyak, Baby. Jadi sekian dulu laporan dari Kota Tinggi Johor ini. Kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Teruskan bersama TV3. Dalam pada itu, setakat jam 8 pagi tadi, jumlah mangsa banjir di dua negeri meningkat. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, ia membabitkan Johor 8,527 orang dan Pahang 1,237 orang. Bagaimanapun, jumlah mangsa banjir di Sarawak dan Sabah kekal. Di Johor, 89 pusat pemindahan masih beroperasi di 8 daerah dengan Keluang dan Kota Tinggi mencatatkan peningkatan dan menjadi daerah tertinggi. Manakala di Pahang, 13 pusat pemindahan menempatkan 349 keluarga. Daerah paling tinggi jumlah mangsa banjir adalah Rompin seramai 1,127 orang. Pusat pemindahan Raub dan Bera pula baru dibuka dengan masing-masing 61 dan 26 orang mangsa banjir. Menurut NADMA, jumlah keseluruhan mangsa banjir di 4 negeri ialah 10,678 orang ditempatkan di 105 pusat pemindahan. Mengenai status stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran, NADMA mengeluarkan amaran bahaya membabitkan Sungai Lenik di Ladang Chah dan Sungai Muar di Kampung Awat Segamat serta Sungai Johor di Kota Tinggi. Di Sabah, setakat pagi tadi, daerah Kudat di Sikuati masih terjejas sejak semalam. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, sejumlah 855 mangsa membabitkan 263 keluarga telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Sikuati. Pusat pemindahan sementara itu dibuka sejak tengah hari semalam. Banjir menjejaskan 4 kampung iaitu Kampung Korina, Andap Jawa, Andap Bangau dan Naradang. Bacaan paras air di stesen Tolok Lurus Kampung Korina, Sungai Rampai awal pagi tadi merekodkan tahap bahaya iaitu setinggi 2 meter. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan memastikan jumlah bantuan makanan serta keperluan mangsa banjir sepanjang ditempatkan di pusat pemindahan sementara sentiasa mencukupi. Menurut Ketua Pengarahnya Zulkifli Ismail, sehingga kini 1.9 juta ringgit diperuntukkan bagi tujuan itu. Daripada jumlah itu, peruntukan sebanyak RM500,000 diperoleh daripada Kerajaan Persekutuan, manakala selebihnya daripada Kerajaan Negeri membabitkan bantuan malapetaka, bantuan bekalan makanan di Pengkalan Hadapan serta bantuan bekalan makanan pusat pemindahan. Alhamdulillah, so far dalam konteks peranan JKM untuk mengurus pusat pemindahan, kita telah membuat banyak penambahbaikan dari segi keperluan-keperluan yang sebelum ini. Terutamanya dari segi tempat untuk mereka tidur, kita telah menyediakan collapsible tank yang mana collapsible ini lebih selesa dan lebih sesuai untuk mereka, untuk satu family. Dan dari segi keperluan makan pun kita dapati kita telah membuat persediaan yang awal untuk keperluan menghadapi bencana, di mana setiap tempat-tempat telah kita yang kita dah kena pasti untuk dijadikan sebagai pusat pemindahan. Kita telah membuat persediaan awal. Makanan pun kita telah hantar untuk sebagai bekalan awal kepada mereka. Mangsa banjir di Labis Johor ketika ditemui turut melahirkan rasa puas hati dengan kecekapan penyaluran bantuan oleh JKM serta beberapa lagi jabatan serta agensi yang terbabit. Ini alhamdulillah kepada Allah SWT kerana segala yang dijanjikan oleh pihak berkuasa kerajaan pada hari ini menempati apa yang dijanjikan. Contohnya bekalan makanan dengan cepat dan pantas untuk dia hantar ration-ration kepada masa-masa banjir. Begitu juga dengan pihak keselamatan yang sentiasa memantau setiap 3 jam 4 jam sekali dia akan datang. Begitu juga dengan kesihatan.
Lembaga Tabung Haji TH menjangkakan pembayaran hibah lebih tinggi bagi tahun kewangan 2019. Pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Nik Muhammad Hasyuddin Yusof berkata, pencapaian prestasi kewangan TH amat positif pada suku ketiga tahun ini. Tambah beliau, tahun ini masih berbaki 2 minggu lagi dan TH berada pada landasan yang betul. Bagi tahun kewangan 2018, TH mengagihkan hibah sebanyak 1.25% melibatkan 913 juta ringgit kepada semua pendepositnya. Sehingga 30 November lepas, TH mempunyai 8.71 juta pendeposit termasuk 87,000 akaun simpanan yang baru. Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo. Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Session Kuantan atas pertuduhan memukul ibunya sehingga koma. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dazuki Ali. Muhammad Solihin Sabat, 28 tahun, didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan parah terhadap ibu kandungnya berusia 46 tahun dengan menggunakan besi katil dan batang paip PVC. Kesalahan itu dilakukan pada 10 Disember lalu, kira-kira pukul 5 petang di kampung Pulau Rusa, Pekan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Hayati Abdullah, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 326A Akta Sama. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebat. Tertuduh dibawa ke Hospital Permai Johor untuk pengawasan dan laporan mental sehingga tarikh perbicaraan 17 Januari depan sebutan semula kes. Seorang remaja lelaki berusia 19 tahun berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kebakaran di rumah sewa 2 tingkat yang didiaminya. Ketika kejadian, mangsa yang juga pelajar sebuah kolej di Seri Iskandar, Perak, tinggal seorang diri kerana rakan serumahnya pulang ke kampung sempena cuti hujung tahun. Menurut mangsa, Haikal Imran Ismail, ketika kejadian dia berada di bahagian atas rumah. Saya seorang. Tengah buat apa? Saya tengah main phone ni kat dalam rumah. Tak tidur lagi? Tak tidur lagi. Tengah main phone gitu lah. Oh. Lepas tu ada dengar, ingat ke orang pecah masuk rumah. So, keluar-keluar tengok api marak. Tu keluar rumah. Terus keluar bomba. Oh. Api, masa tu nampak api marak dekat mana? Motor sebuah ke semua motor lah? Oh, sebab saya keluar rumah, keluar dari bilik, nampak tingkap dah menyala. Tu saya terus masuk dalam bilik, terus keluar bomba. Kebakaran turut disedari jiran berdekatan yang terdengar jeritan mangsa yang meminta pertolongan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 1.18 pagi sebelum sepasukan anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Iskandar dikejarkan ke lokasi. Sebaik tiba di lokasi, bahagian hadapan rumah didapati terbakar sebanyak 10% selain memusnahkan sebuah kereta dan 3 motosikal. Mangsa diselamatkan dengan menggunakan tangga dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Operasi tamat pada jam 1.52 pagi. Di Jerantut, Pahang pula, seorang warga emas yang dipercayai mengalami sakit mental ditemukan rentung selepas rumahnya terbakar malam tadi. Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintenden Mazlan Hassan berkata, mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Daud, 68 tahun, tinggal berseorangan di rumah itu selepas berpisah dengan isterinya sejak 30 tahun lalu. Mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring di katil. Kebakaran disedari seorang penduduk yang baru pulang dari kedai makan sekitar jam 9.30 malam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 9.43 malam. 2 jentera daripada Balai Bomba di Jerantut serta jengka bersama 17 anggota dikejarkan ke lokasi. Operasi memadam kebakaran rumah yang dibina menggunakan batu dan kayu itu tamat pada 10.15 malam. Siasatan awal tidak menolak kemungkinan ia berpunca daripada api pelita yang ditemui berhampiran mangsa. Mayat dihantar ke Hospital Jerantut bagi proses bedah siasat.
Lebih banyak ruang dan peluang perlu diberikan kepada golongan belia dalam menjadi penggerak dasar sesebuah pentadbiran negara, terutamanya di negara-negara Islam. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata suara dan perspektif golongan itu juga dilihat perlu menjadi keutamaan sebagai pembuat keputusan merentasi pelbagai peringkat serta lapisan, sama ada di peringkat kerajaan mahupun sektor korporat. All countries, especially Muslim nations, must listen to the plea and cry of young people. When you listen to those in Ramadan, they want their economic voices to be taken into account. They want issues of cost of living to be taken into account. They want to ensure that they have jobs. These are basic things, but I believe at its core, these are youth issues. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pembukaan sidang kemuncak Belia Kuala Lumpur 2019 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC pagi tadi. Jelasnya sokongan sesama negara Islam adalah kunci dalam memberikan isyarat secara kolektif supaya peranan belia diiktiraf dan tidak dipinggirkan dalam pembinaan sesebuah negara. Justru negara-negara Islam perlu membuka pelbagai peluang kepada golongan itu dalam usaha merubah perspektif lama demi membawa negara masing-masing ke satu tahap baru yang lebih dinamik. Isu kos sara hidup golongan berpendapatan rendah B40 dan golongan berpendapatan sederhana M40 dijangka menjadi fokus perbahasan pada Konvensyen Kongres Tri Tahunan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX ke-28 bermula hari ini hingga 19 Disember. Presiden QPEX Dato' Aziz Muda berkata beberapa usul lain berkaitan juga akan dibahaskan khusus tentang kesan ekonomi yang terpaksa dihadapi oleh ahli. Menurutnya, semua pihak merasai kesan kos sara hidup yang semakin meningkat, lebih-lebih lagi golongan tersebut. Kos sara hidup turut melibatkan keperluan harian rumah, kos makan dan minum, kos pendidikan dan sebagainya. Tambah Dato' Aziz, antara usul yang akan dibahaskan adalah berkaitan dengan dasar gaji permulaan, sistem saraan, allowance dan imbuhan, juga termasuk kemudahan yang sepatutnya dinikmati kaki tangan awam. Katanya lagi, konvensyen itu nanti akan membentangkan hasil kerja dalam tempoh 3 tahun tanpa sebarang isu berbangkit. Dato' Aziz bakal mengakhiri perkhidmatannya sebagai Presiden QPEX pada 19 Disember ini. Kira-kira 1,400 perwakilan Kongres bakal mengundi bagi menentukan kepimpinan tertinggi kesatuan itu minggu hadapan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM2.9 bilion bagi melaksanakan pelbagai inisiatif untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga kota. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan berkata bertemakan Bandaraya Ceria, Kemakmuran Bersama, RM1.8 bilion diperuntukkan untuk perbelanjaan mengurus, manakala RM1.1 bilion untuk pembangunan. Bagi meningkatkan kemudahan infrastruktur di seluruh ibu kota, DBKL akan bekerjasama dengan Lembaga Getah Malaysia LGM dalam kerja-kerja penurapan semula jalan. Turut diperuntukkan RM20 juta untuk pengurusan bas percuma GoKL pada tahun hadapan. Dalam memenuhi keperluan penduduk ibu kota, RM65 juta diperuntukkan untuk projek perumahan awam Council Home di Kampung Sungai Udang yang dijangka siap akhir tahun hadapan. Formula baru pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET akan menyediakan tenaga mahir berpendapatan tinggi yang akan memenuhi keperluan pasaran kerja dalam mendepani cabaran revolusi perindustrian keempat. Menteri Pendidikan merangkap pengerusi Jawatankuasa Pemerkasaan TVET Dr. Masli Malik berkata formula mengikut model dari negara Jerman itu membabitkan 70% latihan industri dan 30% pembelajaran dalam kelas. Menurut Dr. Masli, kaedah ini terbukti berjaya melahirkan tenaga mahir berkualiti dan memenuhi kehendak pasaran pekerjaan semasa dan akan datang. Formula ini menepati keperluan dan hala tuju industri negara. Jadi kalau kita lihat cabaran terbesar pada Kementerian Pendidikan hari ini dan juga pada kerajaan adalah untuk menjenamakan semula dan menjelmakan semula TVET dalam bentuk yang lebih
appealing, lebih menarik perhatian, lebih trending dan juga lebih berprestige. Dan ini kita sedang lakukan dan menjelang 2020 kita akan cuba membawa satu imej baru kepada TVET. Pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal TVET Tan Sri So Tian Lai pula berkata pihak industri tidak ada lagi halangan untuk mengambil kerja dan memberi gaji lumayan kepada pelajar TVET. Ini kerana latihan dan penilaian terhadap pelajar terbabit telah dilakukan lebih awal. But now we change the formula is 70% of the time they will spend at the industries. Only 30% at classroom. So this is totally revamped. It's a revolution of the way TVET is moving. So if the 70% of the time they work in industries, so the employers will know how good they are already. Ia juga membuka peluang kepada lulusan TVET untuk mendapat pensijilan industri di tahap lebih tinggi. Yang sebenarnya apabila mereka ada kelayakan TVET, mereka bekerja, mereka tidak berhenti begitu saja. Mereka dapatkan pensijilan industri berterusan mengikut tahap-tahap. Di mana yang itu apabila berlaku, dia mempunyai kemahiran yang sangat diperlukan. Sementara itu, pengasas OKU Central, Ras Adiba Razzi, yang dilantik sebagai ikon OKU TVET akan berkongsi ilmu dalam seni budaya, kewartawanan dan pengacaraan kepada pelajar TVET, terutama golongan OKU di College Community. Kita boleh latih OKU untuk belajar dan kemudian OKU itu sendiri boleh jadi tenaga pengajar. Jadi kalau OKU sendiri ajar OKU, dia punya mindset dia lain, pemikiran dia lain dan diorang lagi selesa. Laporan luar negara. 3 terbunuh dalam serangan udara yang dilancarkan di wilayah Idlib, barat laut Syria. Serangan itu dipercayai didalangi oleh tentera Rusia. Menurut Badan Pemantau Hak Asasi Manusia Syria, seorang wanita terbunuh di Masaran. Sementara 2 kanak-kanak terkorban dan 5 lagi cedera susulan serangan menyasarkan sebuah gudang gandum berhampiran sebuah kamp pelarian di Binish. Sejak beberapa minggu lalu, serangan udara dan berdilan di wilayah Idlib semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan Syria sedang mempersiapkan tentera untuk serangan darat. Ia bagi menguasai lebuh raya utama menghubungkan ibu kota Damsyik dan bandaraya Aleppo. Boeing akan menghentikan sementara pengeluaran pesawat 737 MAX bermula pada Januari tahun depan. Pengeluaran jet itu berterusan walaupun model itu digantung operasi selama 9 bulan selepas 2 nahas yang mengorbankan lebih daripada 300 nyawa. Walau bagaimanapun pengeluaran pesawat model lain akan beroperasi seperti biasa. Boeing sebelum ini berharap pesawatnya akan kembali beroperasi pada hujung tahun ini. Namun pengawal selia Amerika Syarikat menegaskan pesawat berkenaan tidak akan disahkan untuk kembali beroperasi. Kira-kira 400 unit pesawat 737 MAX disimpan di gudangnya dan syarikat itu akan memberi tumpuan kepada penghantaran pesawat kepada pelanggan.